Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka kelas kita pada pagi ini dengan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita raikan Ustaz Abdul Muhaimin selaku pentadabbur pada pagi ini, alhamdulillah, dan tidak dilupakan juga kepada semua peserta My Tadabbur Time yang sedang menonton di Facebook Live. Alhamdulillah, saya nak jemput kepada semua peserta untuk share live ni, insya-Allah. Boleh copy link dekat Facebook tu ataupun boleh share terus, insya-Allah. Moga-moga lebih ramailah yang akan join pada pagi ini, insya-Allah. Dan kita bersyukur Allah masih hidupkan kita, masih lagi kita mampu untuk menjalani ibadah di dalam bulan Ramadan. Dan hari ini kita dah lalui 17 Ramadan, alhamdulillah. 17 hari dah kita berpuasa. Dan kalau tuan-tuan baca sejuzuk sehari, hari ini juzuk 17, ada surah Al-Anbiya dan juga surah Al-Hajj, alhamdulillah kan. Dan moga-moga kita adalah ambil beberapa tadabbur dan sebagainya daripada juzuk-juzuk yang kita baca, insya-Allah, walaupun satu ayat, moga-moga ia membekas dalam hati kita dan kita dapat praktikkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Okey, pada pagi ini bersama-sama kita Ustaz Abdul Muhaimin. Okey, Ustaz Abdul Muhaimin, alhamdulillah, bersama-sama kita pada pagi ini. Mungkin ada yang dah kenal Ustaz Abdul Muhaimin, kan. Ustaz Abdul Muhaimin dari sudut pendidikan BA Ustaz, BA Usuluddin di University of Jordan. Ustaz belajar di Jordan dulu. Dan Master Ustaz dalam bidang hadis di USIM, di University Sains Islam Malaysia USIM. Dan Ustaz merupakan fellow pendidik di Tadabbur Center. Alhamdulillah, semua kenal lah kot Tadabbur Center, yang banyak menyajikan kepada kita ilmu-ilmu tadabbur Al-Quran, alhamdulillah. Jadi tepatlah orangnya kan yang akan mengupas tentang doa, tentang doa menurut hadis Nabi, doa tentang kesejahteraan dan keamanan dunia dan akhirat, analisis doa nabawi, insya-Allah. Jadi kita jemput tanpa melengahkan masa, kita jemput teruslah Ustaz Abdul Muhaimin sekitar sejam ataupun sejam lebih sikit, insya-Allah, untuk Ustaz berkongsi dengan kami semua tentang doa ni. Tapi sebelum tu, kepada semua peserta yang dah mendaftar, boleh download nota yang sudah diberikan oleh pihak penganjur di grup Telegram peserta. Okay? Bagi yang belum daftar, insya-Allah boleh daftar segera pada pagi ini, insya-Allah. Dan boleh akses terus ke grup peserta sebab semua nota dan rakaman kami berikan di grup peserta, insya-Allah, eksklusif untuk mereka yang mendaftar, insya-Allah. Jadi saya jemput kepada yang belum mendaftar, insya-Allah nanti tekan link di ruangan komen, insya-Allah. Boleh daftar segera pada pagi ini, insya-Allah. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, saya jemput Ustaz Abdul Muhaimin. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan sidang hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Jadi alhamdulillah hari ini kita bertemu pada hari cuti minggu dan juga cuti nuzul Quran lah di Malaysia ni. Walaupun Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar kan, dan kita belum lagi masuk 10 malam yang terakhir, tapi hari ini diambil oleh kerajaan kita saban tahun sebagai hari untuk memperingati nuzul Al-Quran. Jadi kebetulan pada hari ini, pada hari sejarah ini, kita akan bincangkan berkenaan dengan doa nabawi, doa berkaitan dengan kesejahteraan. Boleh nampak ke? Nampak Ustaz, alhamdulillah. Nampak ya. Ini kalau peserta mungkin dah dapat nota-nota yang diberi oleh penganjur. Jadi inilah hadis-hadis doa Nabi SAW yang kita akan bincangkan dan kita akan renungkan dan kita akan fahami. Sebab apa kita pilih berkaitan dengan doa? Sebab doa itu adalah suatu yang fitrah bagi seorang hamba, kan?
kita sebagai hamba, sebagai makhluk, kita berhajat kepada sesuatu yang lebih besar untuk menolong kita, untuk membantu kita dalam menguruskan kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Dengan sebab itu, kita perlu kepada doa. Kita perlu kepada doa, kita perlu untuk perbetulkan doa kita, bagaimana untuk kita berdoa. Semua itu tidaklah kita bincangkan pada hari ini, tetapi apa yang kita nak bincangkan adalah bagaimana Nabi SAW berdoa, khususnya bagi topik keamanan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Keamanan dan kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat. Ini yang saya kumpulkan, beberapa hadis yang saya kumpulkan. Ada hadis yang bersifat dengan hadis umum, merangkumi dunia dan juga akhirat sekaligus. Ada hadis berkaitan dengan dunia saja dan ada hadis yang berkaitan dengan akhirat saja. Semuanya kita akan telusuri, fahami bersama-sama insya-Allah pada kemampuan yang terbatas pada hari ini, insya-Allah. Baik. Tuan, keamanan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Satu topik yang sangat besar juga sebenarnya, sebab perkara dunia itu banyak dan juga perkara akhirat itu banyak. Dan saya bila mengumpulkan riwayat-riwayat hadis ini, saya tidak mengumpulkan semua. Banyak lagi topik yang saya tinggal, tapi topik-topik yang dikumpulkan ini topik yang kita kata yang penting, yang saya kira penting untuk kita bahaskan pada hari ini. Baik, hadis umum, hadis yang berkaitan dengan kesejahteraan dunia dan akhirat ini, hadis yang umum, antaranya adalah hadis Ibn Umar, bahawa Nabi SAW, kata Ibn Umar, tidak pernah meninggalkan doa ini. Hina yumsi wa hina yusbih, pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Iaitu doa Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Al-afiyah, dan saya ingat ini doa yang selalu kita baca juga, ma'ruf, doa yang masyhur, tambah-tambah di bulan Ramadan ini, kan kita selalu dengar imam baca, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu doa yang lain berkaitan dengan akhirat. Tetapi ini antara doa yang ma'ruf juga yang kita baca, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Kemudian ada lafaz yang lain, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyai wa ahli wa mali. Al-afiyah, afiyah ni kalau kita selalu, sebelum tu maksud doa ni adalah, ya Allah, aku memohon al-afiyah, kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Ya Allah, aku memohon kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Al-afiyah, kalau kita panggil, selalu kita fahami adalah suatu bentuk sihat tubuh badan lah. Itu yang kita selalu faham. Afiah kan, kalau dalam bahasa Melayu kalau kita sebut afiah tu sihat tubuh badan. Tetapi kalau kita tengok maksud afiah secara lebih terperinci, maksudnya adalah kebaikan. Jadi kalau konteks pada badan kita, pada jasmani kita, mungkin maksudnya adalah sihat tubuh badan. Tetapi kalau konteks pada kehidupan perkara dunia dan juga akhirat, maksudnya adalah kita minta kebaikan yang berlaku di dunia dan juga di akhirat. Pada pelbagai kebaikan yang berlaku di dunia dan juga di akhirat. Dalam doa yang lain, kita akan jumpa bahawa Nabi SAW juga meminta doa kebaikan kepada agama kita. Ni kita tengok kan, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyai. Pada agama aku dan juga pada dunia aku. Jadi afiah itu tidaklah terhad kepada kesihatan saja, tetapi afiah itu maksudnya adalah menyeluruh kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Maksudnya adalah kebaikan. Begitu juga kepentingan doa ini apabila Anas bin Malik meriwayatkan, menyebut bahawa atan Nabi SAW rajulun faqala ya Rasulullah ayyid du'a afdal. Seorang lelaki datang kepada Nabi SAW lalu bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah doa yang terbaik? Apakah doa yang paling baik? Maka jawab Rasulullah, sal rabbaka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Jawab Rasulullah, mintalah kepada Tuhan kamu al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah, keampunan dan juga kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Kan? Summa atahu fil yaumi tsani, kemudian lelaki tadi dia datang lagi sekali.
pada hari yang kedua, ditanya soalan yang sama. Wahai Rasulullah, apakah doa yang paling baik? Maka Rasulullah pun menjawab dengan jawapan yang sama. Mintalah kepada Tuhan kamu al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah kebaikan, mintalah keampunan dan juga kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Kemudian lelaki itu datang lagi pada hari yang ketiga dan bertanya dengan soalan yang sama, dan Rasulullah juga menjawab dengan jawapan yang sama. Jadi akhirnya Rasulullah sebut, فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَقَدْ أَفْلَحْتَ. Kalaulah dianugerahkan kepada kamu keampunan dan juga kebaikan di dunia dan juga di akhirat, maka kamu telah pun menjadi orang yang beruntung. Nah, jadi kalau kita tengok pada lafaz doa ini, al-afwa, keampunan, al-afiyah adalah kebaikan. Maksudnya Rasulullah SAW telah menggabungkan dua sudut dalam doa baginda, iaitu sudut menolak, membendung perkara yang negatif, yakni dosa kita. Jadi Rasulullah ajar kepada kita supaya kita minta ampun daripada dosa-dosa kita, al-afwa. Dan juga Rasulullah mengajar kita untuk kita minta perkara yang positif, iaitu minta kepada kebaikan. Jadi dia ada sudut ijabi dan juga sudut salbi lah. Dia ada sudut yang positif, dia ada sudut yang untuk grab kebaikan dalam masa yang sama, dia ada sudut untuk menolak keburukan. Jadi itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada doa-doa yang bersifat umum. Juga doa yang seterusnya, doa yang ketiga, juga adalah doa yang bersifat umum dan juga doa yang masyhur, iaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini juga doa yang tidak perlu diperkenalkan lagi, sebab semua kita makruf dengan doa ini. Ya Allah, kurniakanlah kebaikan, datangkanlah kebaikan pada kehidupan dunia kami dan juga pada hari akhirat. Ini adalah 3 buah doa yang saya pilih sebagai sebuah kita panggil doa umum berkaitan dengan kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Ini doa yang umum. Seterusnya kita akan masuk pada doa-doa yang lebih khusus berkaitan dengan kehidupan dunia dan juga akhirat. Baik, ini bahagian yang pertama. Bahagian pertama adalah keamanan dan kesejahteraan di dunia. Ada banyak topik yang kita boleh bincangkan. Yang pertama sekali adalah doa keharmonian keluarga. Doa keharmonian keluarga. Kita, kalau tidak ada adik-beradik, tidak ada keluarga yang support di belakang kita, mungkin kita tak boleh berdiri dengan sempurna lah kan. Jadi Nabi SAW mengajarkan kita agar berdoa dengan doa ini supaya kehidupan kita, keharmonian kita, kasih sayang antara kita sentiasa dijaga, sentiasa diperbaharui. Jadi riwayat daripada Abi Wa'il an Abdullah bin Mas'ud di situ, qala wa kana yu'allimuna kalimatin wa lam yakun yu'allimunahunna kama yu'allimuna at-tashahhud. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainana. Ya Allah, lembutkanlah hati-hati kami. Allahumma alif baina qulubina, ya Allah, lembutkanlah hati-hati kami, wa aslih dhata bainana, dan perbaikilah antara kami. Itu maksudnya. Dan seperti yang kita maklum, keluarga, adik-beradik itu, dan bahkan kita semua orang Islam itu adalah bersifat bersaudara kan. Allah sebut dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang Islam itu adalah saudara, maka saling perbaikilah antara satu dengan yang lain. Jadi kalau kita tengok susunan doa Nabi SAW ini juga tidak lari pada ayat Quran tadi. Apabila Nabi SAW menyebut, meminta supaya dijinakkan hati dulu, dilembutkan hati dulu. Apabila hati telah pun lembut, hati telah pun lembutlah kita panggil, lembut, jinak, tidak lagi keras, barulah mudah untuk masuk sifat kasih sayang, sifat mahabbah, sifat mawaddah, sifat sakinah, barulah boleh masuk pada hati-hati kita. Seterusnya, apabila selesai part itu, barulah dipermudahkan urusan seterusnya, iaitu memperbaiki hubungan antara kita. Betul tak? Jadi dengan sebab itu, kalau kita tengok pada lafaz doa ini, dah ada satu, kita panggil satu
susunan yang elok, tertib yang elok. Nabi minta supaya dilembutkan hati dulu, kemudian barulah minta supaya diperbetulkan kekacauan yang berlaku pada keluarga kita. Kan? Allahumma alif baina qulubina, ya Allah lembutkanlah antara hati-hati kami, wa aslih dzata bainina. Kemudian perbaikilah hubungan yang berlaku, hubungan antara kami. Itu maksudnya. Jadi bila kita renung doa Nabi, inilah yang kita selalu dapat, kecantikan susunan dia, kebaikan susunan dia. Berbanding kalau kita doa sendiri boleh jadi lafaz tak kena, susunan pun tak berapa tak cantik macam tu lah kan. Tetapi bila kita tengok doa-doa Nabi SAW, kita akan jumpa perkara-perkara yang macam ni. Baik. Itu yang pertama, berkaitan dengan keharmonian keluarga, keharmonian rumah tangga. Yang kedua, doa berkaitan dengan rezeki. Ada beberapa bahagian yang saya nak bincangkan. Dan kita tengok, yang pertama sekali adalah doa memohon kemurahan rezeki. Doa memohon kemurahan rezeki. Juga doa yang ma'ruf, doa yang selalu kita amalkan. Doa daripada riwayat Abdullah bin Mas'ud daripada Nabi SAW, annahu kana yaqul, bahawa Nabi SAW bersabda, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Kan? Ma'ruf kan doa ni kan? Boleh jadi sebelum ni kita tak faham, kita sekadar melafazkan di lidah saja, tapi hari ini kita bincang daripada sudut makna dan juga sudut permintaan apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW daripada doa ini. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa, itu adalah bab kaitan agama. Ya Allah, kami mohon kepada kamu al-huda, petunjuk, at-tuqa, taqwa, wal afaf. Saya kita bincang afaf. Wal ghina, ghina ni maksudnya adalah kekayaan. Kurniakanlah kami kemurahan rezeki, maksudnya kurniakanlah kami rezeki yang banyak. Dan kita tengok pada doa yang kedua itu, doa yang kedua, an Suhail kana Abu Salih ya'muruna idza arada ahaduna an yanam an yattaji' 'ala ash-shiqqati al-ayman thumma yaqul Allahumma rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil 'arshil 'azim. Kemudian di hujungnya iqdi 'anna ad-dain wa aghnina min al-faqr. Yang itu yang kita nak fokuskan. Maksudnya adalah ya Allah, tolong bayarkan kepada kami hutang-hutang kami, itu maksudnya. Wa aghnina min al-faqr, dan kayakanlah kami daripada kefakiran. Secara umum ini adalah doa berkaitan dengan minta supaya dimurahkan rezeki. Tuan-tuan, selain maksud rezeki, al-afaf, afaf ni juga maksudnya adalah supaya dijadikan kita ni orang yang sentiasa rasa cukup. Afaf ni maksudnya agak kecukupan yang menjadikan kita ni tak meminta-minta kepada orang lain dah. Kan? Ada orang dikurniakan rezeki yang banyak, dikurniakan harta yang melimpah ruah, tapi walaupun macam tu dia still punya sifat tamak dan haloba, dia still nak minta-minta kepada orang lain. Dia still kedekut, tak mau belanja harta sendiri. Dia nak orang lain tolong keluarkan harta untuk dia. Jadi Nabi SAW melalui doa ini, Nabi minta bukan semata-mata kaya sahaja, tapi Nabi minta supaya harta kita itu juga dirasakan supaya cukup untuk kita. Kaya dan cukup. Minta harta yang murah, harta yang banyak dalam masa yang sama cukup untuk kita. Dipenuhi jiwa kita itu dengan sifat qanaah, sifat merasa cukup dengan apa yang dikurniakan, sehingga tidak minta-mintakan lagi kepada orang lain. Wa aghnina min al-faqr. Ustaz boleh zoom sikit lagi ke nota? Oh, tak nampak Okey, alhamdulillah better. Okey. Wa aghnina min al-faqr, kayakanlah kami daripada kefakiran. Itu juga maksud yang sama, agar kita itu dikurniakan kemurahan rezeki. Satu lagi, maksud al-ghina juga maksudnya adalah ghina nafs. Sebahagian para ulama hadis bila melihat pada hadis ini, dia mensyarahkan bahawa ghina itu bukanlah semata-mata kaya harta, tetapi maksudnya juga adalah kaya jiwa. Kaya jiwa. Jadi kalau kita relate dengan kecukupan tadi, maka itulah sebenarnya kaya jiwa. Kita rasa cukup dengan apa yang ditakdirkan, dikurniakan Allah SWT kepada kita. Itu adalah doa memohon
memohon kemurahan rezeki. Kemudian doa memohon perlindungan dari kefakiran. Tuan-tuan, macam inilah yang saya nak relatekan kepada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kita tengok Nabi berdoa, Nabi tidak minta pada satu sudut saja. Tapi Nabi pelbagaikan uslub dia dalam minta. Banyak kan perkara yang dia minta. Dalam bab rezeki saja kita tengok, Nabi minta supaya dimohon kemurahan rezeki. Kemudian dalam masa yang sama, Nabi minta supaya dilindungi daripada kefakiran. Dua sudut. Kemudian Nabi minta juga supaya rezeki yang diberikan itu diberkati. Kemudian Nabi minta juga supaya dikurniakan kita ini sifat syukur. Tapi saya tak bawa hadisnya dalam bab ni, kalau tidak banyak. Jadi dalam bab rezeki saja sudah banyak sudut yang Nabi minta, dan itulah pada bab-bab yang lain pun macam tu. Kalau kita tengok nanti, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak khususkan satu doa itu kepada satu sudut saja. Bahkan Nabi mencakupi semua sudut yang lain. Okey, doa memohon perlindungan daripada kefakiran. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'awwazu billahi minal faqri wal qillah. Minta jauhlah dengan Allah, berlindunglah dengan Allah daripada al-faqr wal qillah, daripada kefakiran dan juga kekurangan. Al-qillah, kekurangan. Tuan-tuan, apa beza fakir dan juga miskin? Kan? Sebenarnya ada beza. Miskin bahasa Melayu pun bahasa Melayu, bahasa Arab pun miskin juga. Fakir pun bahasa Melayu dan juga bahasa Arab pun fakir juga, kan? Cumanya para ulama bila membincangkan perbezaan antara fakir dan juga miskin, fakir maksudnya adalah seorang yang tidak mempunyai apa-apa. Dia tidak mampu menanggung walaupun setengah keperluan dia, tak mampu tanggung. Tapi miskin, at least dia boleh menanggung setengah daripada keperluan dia. Itu miskin. Kedua-duanya susah, tetapi fakir lebih susahlah daripada miskin. Okey. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan daripada kefakiran. Dan kalau kita tengok doa yang kedua daripada Abu Bakrah, annahu kana sami'a walidahu yaqul fi duburi salah, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku minta berlindung daripada kekufuran dan juga fakir. Daripada kekufuran dan juga kefakiran. Wa azabin nar, wa azabil qabr, dan juga azab kubur. Kenapa Rasulullah SAW dia sebenarnya kalau tengok macam doa ni, dia seolah-olah macam Abu Bakrah yang berdoakan, tapi kalau kita baca hadis ni habis, Abu Bakrah dia tengok Nabi SAW melazimi doa ni selepas habis solat. Jadi dia pun lazimi doa ni. Tapi itu panjanglah kan kalau kita tak habis perbincangan kita. Cumanya dalam hadis ni Rasulullah menggabungkan antara kufur dan juga fakir, duduk sebelah-sebelah. Ini juga diperbincangkan oleh para ulama kita. Apa kaitan kafir dengan fakir ni? Jawapannya adalah sebab kefakiran. Dengan sebab kefakiran itu kadang-kadang dia boleh membawa kepada perkara-perkara yang membawa kepada yang merosakkan agama. Sehingga kita dengan sebab kefakiran, kekurangan wang itu boleh menyebabkan kita menggadai agama kita. Kan? Dengan sebab kefakiran, seorang boleh mencuri, seorang boleh melakukan maksiat, seorang boleh menjual perkara-perkara yang haram dan sebagainya. Dengan sebab itu, kekufuran itu saling dikaitkan dengan kefakiran itu saling dikaitkan dengan kekafiran. Itu maksudnya. Jadi kalaulah kita ni seorang yang diuji dengan fakir, diuji dengan kemiskinan, kita sepatutnya perlu menjadi seorang yang sabar, perlu menjadi seorang yang rendah diri, tidak boleh menjual agama kita, tak boleh melakukan perkara-perkara yang merosakkan agama kita. Bahkan kalau kita tengok orang fakir itu dalam hadis yang lain kita akan jumpa bahawa Nabi sebut orang fakir itu adalah penghuni syurga yang ramai, kan? Bahkan kalau kita selalu dengar, Nabi juga minta supaya dia ni dijadikan sebagai seorang miskin. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni
fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkanlah aku, himpunkanlah aku kelak di kalangan golongan-golongan yang miskin. Jadi boleh jadi orang persoalkan kenapa dikaitkan miskin itu dengan kufur. Sedangkan Nabi SAW juga minta supaya hidup dalam keadaan miskin dan minta dikumpulkan di kalangan orang miskin. Jawapannya adalah kemiskinan yang tidak menggadai agama. Kita apabila diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kekurangan harta, kita diminta untuk bersabar atas ujian kita. Insya-Allah, kalau itu yang kita lalui dengan kesabaran, dengan penuh serah diri kepada Allah, maka kita akan jadi yang macam tadi. Jadi kalangan ahli syurga yang ramai. Kita akan menjadi dihimpunkan bersama dengan Nabi. Itulah golongan-golongan yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalaulah kita menjadi seorang yang miskin, tapi dalam masa yang sama kemiskinan itu mampu menggadai agama kita, dengan sebab kemiskinan itu kita boleh tidak redha dengan rezeki yang Allah bagi kepada kita, dengan sebab kemiskinan itu kita boleh melakukan perkara-perkara yang haram. Itu yang disebut oleh Nabi, a'udzubika minal kufri wal faqr. Sebab miskin itu sangat-sangatlah dekat kepada, sangat-sangatlah boleh menjejaskan kita sehingga boleh menjadi kafir. Itu dua perkara yang patut kita bezakan dalam memahami hadis ini, dalam memahami konteks miskin dan juga fakir. Okey. Kemudian doa memohon keberkatan rezeki. Ini juga satu sudut yang lain. Jadi kalau kita tengok Nabi SAW dalam bab rezeki saja, Nabi minta supaya diberikan kemurahan rezeki. Kemudian Nabi minta supaya dijauhkan daripada menjadi fakir. Lebih daripada itu, Nabi SAW juga minta supaya diberikan keberkatan pada rezeki. Kan? Hadis Abu Hurairah, anna rajulan qala ya Rasulullah sami'tu du'a'aka al-lailah فكان الذي وصل إلي منه أنك تقول اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني. Hadis Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, seorang lelaki berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sami'tu du'a'aka al-lailah, satu malam aku mendengar kamu berdoa, fakana alladhi wasala ilayya, aku dengar sampai kamu berdoa, ya Allah, ampunkanlah dosa aku, wa wasi'ni fi dari, lebarkanlah, luaskanlah, lapangkanlah kehidupan aku, fi dari, tempat tinggal aku, wa barikli fi ma razaqtani, dan berkatilah aku atas apa yang engkau rezekikan kepada aku. Dan ini juga ini juga yang kita selalu doa dalam doa qunut, kan? Doa kita tengok hadis yang kedua itu doa qunut, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait. Berkatilah aku fi ma atait, atas apa yang engkau kurniakan, atas apa yang engkau berikan kepada aku. Jadi keberkatan, berkat dalam konteks rezeki maksudnya adalah lebih. Berkat maksudnya adalah lebih, di sebuah kemajuan. Jadi kalaulah kita yang dikurniakan dengan rezeki yang melimpah ruah, dan sehingga kita mampu memberikan kepada orang lain contohnya, dan ataupun kita rasa rezeki kita itu walaupun sedikit tetapi kita still rasa tenang, rasa cukup, itu antara contoh tanda-tanda rezeki kita berkat, insya-Allah. Itu yang disebut oleh para ulama berkaitan dengan keberkatan rezeki, di mana kita bukan sahaja merasai banyaknya ataupun kewujudan rezeki tersebut, tapi kita juga merasai kebaikan rezeki tersebut. Melalui rezeki tadi kita dapat memberikan bantuan kepada fakir miskin umpamanya, ataupun melalui rezeki tadi kita dapat buat kebajikan yang banyak umpamanya, walaupun sedikit. Ataupun melalui rezeki yang sedikit, kita rasa hidup kita tidak ada masalah, tenang. Ada orang rezekinya banyak, ada orang hartanya banyak tapi gundah gelita, kan? Berlaku kekacauan yang banyak dalam jiwa dia. Ada orang harta dia sedikit
tetapi hidupnya tenang. Itu insya-Allah antara maksud keberkatan. Tuan-tuan, satu perkara yang saya perlu tekankan juga, rezeki bukan semata-mata pada duit, bukan semata-mata pada harta, bukan semata-mata pada materialistik kan. Tetapi rezeki itu satu perkara yang sangat luas. Ada orang dikurniakan anak yang ramai, itu juga rezeki. Ada orang dikurniakan kehidupan yang bahagia, itu juga rezeki. Cumanya saya bila kumpulkan hadis-hadis berkaitan dengan rezeki dalam ni, saya fokuskan kepada harta lah, sebab itulah yang sinonim dengan rezeki kan. Tetapi bila kita memohon kepada Allah rezeki yang baik, rezeki yang banyak, kita jangan tengok pada satu sudut saja kan. Kadang-kadang kita ni dikurniakan anak yang ramai, walaupun keuangan kita agak susah, tapi kita perlu bersyukur Allah rezekikan kepada kita pada sudut itu. Ada orang harta banyak tapi anaknya tak ada anak contohnya, keluarganya sedikit, itu Allah berikan rezeki pada sudut yang lain. Jadi tengok pada perkara-perkara yang positif. Jangan cepat melatah, jangan cepat mengatakan Allah tak sayang aku, jangan macam tu. Tetapi kita minta kepada Allah, Allah luaskan rezeki kita pada semua sudut, pada semua sudut. Dalam hadis yang lain, dalam hadis Anas, Nabi SAW doa kepadanya, Allahumma akthir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyakkanlah hartanya dan juga perbanyakkanlah zuriat keturunannya. Itu juga adalah rezeki. Dalam hadis yang lain juga Nabi sebut tazawwaju al-wadud al-walud. Menikahlah dengan wanita-wanita yang boleh melahirkan anak yang ramai, sebab anak yang ramai itu juga adalah rezeki kan. Jadi rezeki itu tidak patut dipandang pada urusan harta saja, sekalipun hadis yang kita bincangkan lebih fokus kepada harta, tapi rezeki itu adalah suatu perkara yang luas dan kita kena tengok kehidupan kita itu bukan semata-mata pada harta saja, tapi pada perkara-perkara yang lain juga kan. Itu barulah kita menjadikan kehidupan kita lebih positif, barulah kita lebih dapat merasai bahawa Allah SWT sebenarnya menggunakan rezeki kepada kita dengan rezeki yang banyak. Baik, ini yang ketiga, doa memohon perlindungan daripada bencana. Ini saya ingat saya perlu masukkan, dan ini yang agak penting, sebab tambah-tambah kita di Malaysia ini tak sunyi dengan bencana-bencana yang berlaku. Baru-baru ni saya ingat di Johor kot dilanda dengan banjir yang agak besar. Sebelumnya di beberapa tempat yang lain di ibu kota, kita selalu dengar macam-macam, ada kren jatuh lah, ada runtuhan bangunan yang jatuh lah, dan juga flight jatuh lah, macam-macam kan. Dengan sebab itu kita juga diminta untuk memohon perlindungan daripada bencana, dan Nabi SAW daripada hadis-hadis baginda juga memfokuskan tentang perkara ini, agar kehidupan kita lebih selamat, insya-Allah lebih aman dan juga lebih selamat. Yang pertama, Ustaz. Ya. Ustaz, sebelum Ustaz pergi lebih jauh, sebab saya dengar ada kat belakang tu macam ada noise sikit, ada bunyi kat belakang. Saya tak pasti bunyi apa. Bunyi apa? Bunyi apa? Tapi tak adalah terlalu kuat. Cuma ada belakang sikit-sikit macam tu je lah. Tapi okey kot, insya-Allah Ustaz. Ustaz boleh teruskan. Okay. Ustaz tak ada buka device lain kan selain daripada tu kan? Tak ada. Tak ada. Okey. Ada bunyi macam vibrate ke? Itulah risau, takut dia macam dia noise tu kan, dia sensitif kan, dia punya mic tu sensitif ke, dia bunyi. Tapi insya-Allah boleh kot Ustaz teruskan dulu insya-Allah. Okey, insya-Allah. Doa memohon perlindungan daripada bencana. Yang pertama sekali adalah doa memohon kebaikan siang dan juga malam. Ini juga antara doa yang umum berkaitan dengan hari-hari kita, berkaitan dengan kehidupan seharian kita, di mana Nabi SAW idza asbaha ahadukum falyaqul, Nabi menyebut, Nabi memerintahkan kepada kita, kalau datangnya waktu pagi maka ucapkanlah asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin,
Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah wa a'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Summa idza amsa falyakul misal dzalik. Nabi sebut kalaulah sampai waktu pagi, maka ucapkanlah Allahumma inni asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm. Ya Allah, aku memohon kebaikan pada hari ini. Fathahu wa nasrahu. Fathahu ni maksudnya pembukanya. Wa nasrahu, kemenangannya. Wa nurahu, cahayanya. Wa barakatahu, keberkatannya dan juga petunjuknya. Wa a'udzubika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Dan aku mohon berlindung daripada keburukan yang berada di dalamnya, wa syarri ma ba'dahu, dan keburukan yang berlaku selepasnya. Summa idza amsa falyakun misla dzalik. Kemudian kalau sampai waktu petang, maka boleh ucapkan doa yang sama. Kemudian pada hadis yang kedua, Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi al-lailah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita sebut, ya Allah, aku memohon kepada kamu min khairi hadhihi al-lailah, kebaikan malam ini, wa khairi ma fiha, dan kebaikan yang ada dalamnya, wa a'udzu bika min syarriha, dan aku berlindung daripada keburukannya, wa syarri ma fiha, dan juga keburukan yang ada pada dalamnya. Tuan-tuan, ini diulaskan oleh para ulama dengan ulasan yang simple, ulasan yang ringkas. Doa ini merangkumi siang dan malam, 24 jam. Ya Allah, aku memohon kebaikan hari ini secara menyeluruh. Kalau doa yang pertama, walaupun disebut al-yaum, kan, al-yaum ni sinonim dengan waktu siang, tapi doa yang kedua juga menyebut berkaitan dengan malam, maksudnya siang dan juga malam telah pun dirangkumkan dalam doa ini. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm, maksudnya kita minta kepada Allah supaya mentakdirkan kepada kita dengan takdir yang baik pada hari ini. Pada sudut pembukanya, pada sudut keadaan harinya, dan juga pada sudut keberkatannya, dan juga pada sudut perkara-perkara yang baik yang berlaku pada hari itu. Kita minta Allah SWT takdirkan kebaikan-kebaikan pada hari itu dan juga pada malamnya. Dan kita minta Allah SWT menjauhi kita daripada segala keburukan yang akan berlaku daripada hari itu, dan juga keburukan yang berlaku pada malam itu. Ini doa yang sangat umum dan juga sangat menyeluruh. Kita akan tengok bahawa Nabi SAW akan ada doa yang disebut dia macam ni, dia menyeluruh. Kemudian akan ada doa pula yang lebih detail. Macam tu sifat doa Nabi SAW. Jadi ini antara doa yang menyeluruh dan juga umum. Maksudnya adalah kita minta kepada Allah agar ditakdirkan hari kita dan juga malam kita, siang dan malam kita, dengan takdir-takdir yang baik. Kita minta dijauhi daripada perkara-perkara yang buruk. Itu memohon kebaikan siang dan malam. Okey, baik. Kita nak tengok pada doa yang kedua, doa berkaitan dengan tiupan angin. Kan? Doa berkaitan dengan tiupan angin. Kalau di utara sekarang ni, memang musim berangin lah. Memang musim berangin. Saya tak tahulah di tempat lain. Tetapi berkaitan juga dengan doa ini. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Aisyah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anha qalat, bahawa Aisyah berkata, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza asafatir rih, kalaulah angin bertiup, qala Allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah, aku memohon kebaikan angin tersebut, wa khairu ma fiha, dan kebaikan yang ada padanya, pada dalam angin itu, wa khairu ma ursilat bih, dan kebaikan yang diutuskan oleh angin tersebut, wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih, dan aku memohon dan aku berlindung daripada keburukan angin tersebut dan keburukan yang ada dalamnya dan keburukan apa yang diutuskan oleh angin tersebut. Jadi doa ini juga merangkumi, doa ini sangat detail, merangkumi segala aspek berkaitan dengan angin.
apabila Nabi SAW menyebut Allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah aku memohon kebaikan angin itu. Para ulama mentafsirkan kebaikan angin tersebut adalah angin yang tenang. Maksudnya bila dia kena kepada seseorang tu, dia rasa tenang dengan angin tersebut, kan? Dia rasa tenang dengan angin tersebut. Dia rasa kita panggil apa? Angin sepoi-sepoi bahasa kalau kita orang Malaysia ni panggil. Tenang. Kita tidak gundah gulana dengan angin tersebut. Pada zat angin. Ya Allah, aku mohon kebaikan zat angin tersebut. Angin itu sendiri, Nabi minta supaya angin itu ditiup dengan tiupan yang cantik, tiupan yang tenang, tiupan yang nyaman. Wa khairu ma fiha, dan ya Allah kurniakanlah kebaikan apa yang terkandung dalam angin. Kita tahu angin ni dia tidak meniupkan angin saja, tapi dia ada bawa something yang dibawa, yang ditiup oleh angin, kan? Mungkin dulu kalau kita mengaji sains, kita tahu bahawa angin membawa benih-benih tanaman, membawa itulah kan, benih-benih tanaman dan juga perkara-perkara yang lain melalui angin. Jadi itu yang dipohon oleh Nabi SAW, agar angin yang datang kepada kita itu membawa perkara-perkara yang baik, mengutuskan perkara-perkara yang baik. Kalau tanaman-tanaman yang baik yang boleh menyuburkan tanaman-tanaman yang lain. Kalau angin tersebut membawa hujan, maka hujan yang rahmat diturunkan kepada kita. Hujan yang tidak menjadi bala kepada kita. Wa khairu ma ursilat bih, dan kebaikan diutuskan dengannya angin tersebut. Ini maksudnya bukan setakat minta bawa perkara yang baik, tapi minta supaya disampaikan kebaikan itu kepada kita. Itu maksudnya. Wa khairu ma ursilat bih maksudnya adalah soal wusul dzalikal khair. Soal supaya disampaikan kebaikan yang dibawa angin tersebut kena pada kita, jatuh kepada kita. Kalau bawa saja pergi ke tempat orang lain tak jadi juga, kan? Tetapi dibawa kebaikan tersebut dan kena dijatuhkan pada tempat kita. Itu yang didoakan oleh Nabi SAW. Begitu juga apabila Nabi SAW minta berlindung daripada keburukan zat angin tersebut, maksudnya Nabi berlindung daripada angin yang kencang, angin yang menakutkan, ribut, yang kita selalu faham, ribut. Wa syarri ma fiha, dan keburukan yang dibawa oleh angin, kan? Angin selain dia bawa kita panggil benih-benih tanaman, angin juga bawa wabak. Angin juga bawa virus-virus yang jahat. Itu semua peranan angin belaka tu. Semua boleh dibawa oleh angin. Jadi Nabi minta jauh daripada ribut, Nabi minta jauh daripada perkara-perkara buruk yang dibawa oleh angin, dan Nabi minta supaya dijauhkan daripada perkara buruk tadi supaya tak kena pada kita. Kan? Kalau tadi perkara baik, Nabi minta supaya jatuh kena pada kita. Perkara buruk, Nabi minta supaya tidak kena pada kita. Itu doa yang berkaitan dengan angin saja. Detailkan doa ni. Sekalipun kalau kita tengok hanyalah dua baris saja, tapi dia merangkumi makna yang sangat besar dan juga sangat detail walaupun berkaitan dengan angin. Hadis riwayat Sahih Muslim. Baik, itu angin. Seterusnya adalah doa berkaitan dengan hujan. Doa berkaitan dengan hujan. Ada banyak doa berkaitan dengan hujan. Semuanya ada konteks yang sendiri. Yang pertama sekali adalah doa daripada Jabir bin Abdullah, qala atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam biwadin faqala Allahumma asqina ghisan mughitha bari'an mari'a nafi'an ghairu dar ajilan ghairu ajil. Ya Allah, sebelum tu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada wadi. Wadi ni maksudnya adalah lembah yang kering. Kemudian Nabi SAW minta doa, Allahumma asqina ghisan mughitha. Ya Allah, curahkanlah kami dengan curahan yang baik. Bila kita sebut ghis, kan? Bila kita sebut ghis, dia berbeza dengan matar. Berbeza dengan saib. Dalam hadis yang kedua tu kita tengok Allahumma sayyiban nafi'a, kan? Ghis dia berbeza dengan saib. Kalaulah isqina ghisan mughitha, ghis confirm kita minta hujan yang baik, hujan yang rahmat, hujan yang tidak memberi bala kepada kita. Tetapi kalau saib,
dia hujan lebat. Hujan lebat yang mungkin juga mendatangkan mudarat kepada kita. Okey. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari dia pergi ke lembah yang kering. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam minta supaya dikurniakan curahan hujan yang baik. Isqina ghisan murisa, mari'an mari'a. Mari'an tu maksudnya hujan yang menghilangkan kemarau. Hujan yang menghilangkan kemarau, hujan yang boleh membasahkan kekeringan, hujan yang menghilangkan kepanasan. Itu maksudnya murisan mari'a. Mari'an nafi'a. Mari'an tu adalah khusus kepada subur tanaman. Hujan yang boleh menyuburkan tanaman. Yang nafi'an maksudnya hujan yang memberi manfaat. Ghairu dar, yang tidak memudaratkan. Ajilan ghairu ajil. Ajilan ghairu ajil. Dengan secara cepat dan bukan secara lambat. Dan ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tengok kalau kita tengok hari-hari kita mungkin dah lama tak hujan, kita boleh minta dengan doa ini. Allahumma asqina ghisan murisa mari'an mari'a nafi'an ghairu dar. Seperti mana Nabi minta. Jadi kalau tempat kita ataupun kampung kita rasa macam dah lama tak kena hujan, rasa macam rumput-rumput pun dah kering, tengok haiwan-haiwan pun dah tak cukup air kan, sungai-sungai pun dah kering. Jadi insya-Allah kita boleh berdoa dengan doa ini dan minta supaya Allah datangkan kepada kita dengan curahan-curahan rahmat, curahan-curahan yang baik. Itu doa yang pertama. Adapun doa yang kedua, sebenarnya doa ini saya tak bawa teks yang penuh. Tapi doa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam asalnya dalam solat. Nabi sallallahu alaihi wasallam asalnya dalam solat. Kemudian Nabi nampak awan yang kehitaman nak datang kepada tempat Nabi. Nabi berhenti solat dan Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sayyiban nafi'ah. Sayyib berbeza dengan mughis, berbeza dengan mughis seperti yang kita sebut tadi. Kalau ghis maksudnya adalah doa yang hujan yang rahmat, hujan yang tenang, hujan yang memberi manfaat. Tetapi sayyib maksudnya adalah hujan yang lebat. Hujan yang lebat. Jadi Nabi SAW apabila melihat awan pekat membawa hujan yang lebat, membawa kandungan hujan, air yang banyak nak timpa ke tempat dia tu, jadi Nabi minta doa kepada Allah agar menjadikan curahan tersebut bermanfaat. Dengan sebab itu dalam hadis ni kita tengok sayyiban nafi'ah, dia tak sayyiban saja. Ya Allah, kurniakanlah kami hujan lebat yang bermanfaat. Nabi sebut bermanfaat. Disekalikan sayyib dengan nafi' itu, kata Imam Ibn Hajar untuk menjadikan, untuk mengikatkan bahawa hujan yang turun tu diminta supaya menjadi manfaat kepada mereka walaupun lebat. Itu maksudnya. Okey. Begitu juga ini hadis yang agak panjang, tapi ini juga yang selalu kita baca, Allahumma hawalaina wala alaina walakin 'alal jibali wa manabitish syajar. Satu hari kawasan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tanah Arab itu lama tidak diturunkan hujan, maka orang ramai maka seorang minta kepada Nabi supaya berdoa minta turun hujan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam minta turun hujan. Tetapi hujan turun mencurah-curah tak berhenti-henti. Lalu berlakulah inqata'as subul, mana kita tengok, inqata'at as-subul wa halakatil amwal min kasratil ma'. Jadi bila hujan turun mencurah-curah itu, jalan-jalan pun dah semua digenangi air dan juga harta-harta pun dah banyak yang musnah. Lalu para sahabat minta balik kepada Nabi supaya dialihkan hujan tadi. Minta supaya dialihkan hujan tadi. Tuan-tuan, doa ini Allahumma hawalaina wala alaina, maksudnya adalah ya Allah, turunkanlah di persekitaran kami. Turunkanlah di persekitaran kami, bukan kepada kami. Itu maksudnya. Allahumma hawalaina wala alaina walakin 'alal jibal wa manabitish syajar. Tetapi turunkanlah di bukit-bukit dan juga di kawasan-kawasan manabitish syajar, kawasan-kawasan tempat tumbuh-tumbuhan pokok. Itu maksudnya. Tuan-tuan, kalau kita tengok pada doa-doa hujan,
Nabi SAW tidak minta doa putus hujan terus, tak minta. Kan? Kalau kita tengok pada hadis yang kedua, walaupun datang awan yang gelap, Nabi tak minta supaya jangan turun hujan, tahan hujan, tak minta. Begitu juga apabila hujan turun mencurah-curah, Nabi tak minta supaya hujan tu berhenti, tetapi Nabi minta hujan tu dipindahkan ke tempat yang lain. Sebab apa? Sebab para ulama membahaskan bahawa hujan itu sebenarnya rahmat. Hujan itu sebenarnya rahmat. Hanyalah kuantitinya kadang-kadang banyak memudaratkan. Kadang-kadang sedikit, kadang-kadang keadaan yang sesuai maka dia memberi manfaat. Seperti harta, kan, ataupun rezeki, kadang-kadang bila dia banyak kepada kita, dia memudaratkan kita. Jadi sebab apa Nabi minta tak berhenti? Sebab itu. Sebab Nabi Nabi ajarkan kita supaya perkara-perkara yang confirm baik ini, kita tak putuskan terus. Hujan confirm baik, confirm bagus, tapi kita tak putuskan terus. Hanya keadaan tempatnya tak sesuai. Kalaulah hujan tersebut tak menimpa kita, tapi menimpa kawasan pegunungan, dia boleh menyalurkan air kepada kita. Kalau dia menimpa kepada kawasan tanaman, dia boleh mensuburkan tanaman. Cuma sebab dia salah tempat, ditimpakan kepada kita, maka pada keadaan-keadaan yang tertentu dia menyebabkan kepada kebanjiran. Dengan sebab itu Nabi SAW tak minta berhenti hujan. Dalam mana-mana doa Nabi, tak minta berhenti hujan pun. Tapi Nabi minta supaya dialihkan hujan ke tempat-tempat yang sesuai. Itulah apa kita panggil pedoman ataupun tauladan yang kita boleh minta daripada doa Nabi, yang kita boleh tengok pada doa Nabi. Kalaulah perkara itu confirm baik, ada perkara confirm jahat, confirm buruk. Ada perkara confirm buruk, ada perkara confirm baik. Jadi yang confirm buruk ni kita minta jauh terus. Tetapi perkara yang confirm baik, kita minta supaya diberikan pada kadar yang sesuai. Itu maksudnya. Baik. Kemudian doa mohon perlindungan daripada ditimpa runtuhan. Dekat sejam dah ni, kita tak masuk akhirat lagi. Tapi okeylah, insya-Allah. Boleh Ustaz, boleh insya-Allah. Boleh? Boleh. Ini juga doa yang agak detail. Saya ingat bila ada dulu rumah saya di Ceras dulu tu, dia dekat dengan MRR2 kalau kita panggil. Pernah jadi dia punya apa kita panggil? Dia punya bongkah batu MRR2 tu jatuh, menimpa orang kan, menimpa pekerja dia dan menimpa kenderaan yang lalu di bawah itu. Saya kongsikan doa ni lah di Facebook. Jadi bila kita tahu doa Nabi SAW, kita selalu relate kan. Rupa-rupanya banyak doa Nabi SAW ini merangkumi semua perkara kan. Bila kita tengok hujan lebat sampai banjir, kita tengok ada doa Nabi SAW berkaitan dengan hujan. Bila kita tengok tanah runtuh, ada doa berkaitan dengan tanah runtuh. Bila kita tengok orang yang jatuh dalam kaum, ada doa berkaitan dengan orang yang jatuh dalam kaum. Itu menyebabkan kita rasa macam, ya Allah, banyak sangat doa Nabi SAW yang ajarkan kepada kita. Mana lagi kita nak cari? Kenapa kita nak minta kepada doa-doa yang lain-lain lagi? Kan? Ada orang dia pergi kepada ustaz ni, dia pergi kepada syekh ni. Bukan tak boleh. Bukan tak boleh. Tetapi manalah tandingan, manalah nilai nak dibandingkan dengan doa yang ustaz bagi dengan doa yang Nabi bagi. Betul kan? Dengan sebab itu Al-Imam At-Tabrani rahimahullah, dia ada satu kitab tajuk Kitab Doa. Dia kumpulkan doa-doa Nabi SAW. Dia sebut dalam mukadimah tu, sebab apa dia kumpulkan doa tersebut? Sebab dia tengok ramai orang mula jauh daripada doa Nabi. Mula reka doa sendiri, mula minta kepada al-warraqun. Warraqun ni maksudnya golongan-golongan yang pandai mengarang ayat ni. Mereka pun minta, masyarakat pada waktu itu minta supaya geng-geng yang pandai karang ayat ni tulis doa untuk mereka, supaya mereka nak berdoa. Jadi dengan sebab Al-Imam Tabrani sedar perkara tersebut, dia mula kumpulkan doa Nabi dan dia buktikan bahawa doa Nabi ni merangkumi semua perkara.
kehidupan kita, di dunia kita, di akhirat kita, sakit kita, waktu tenang kita, agama kita, fitnah, ujian, semua yang mencabar itu, semuanya ada dalam teks doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanyalah kita tahu dengan kita tak tahu saja. Okey. Baik, kita kembali kepada hadis ini. Ini adalah doa yang berkaitan dengan runtuhan. Berkaitan dengan runtuhan, berkaitan dengan lemas, berkaitan dengan terbakar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis Abu Yassar, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allahumma inni a'udzubika minat taraddi wal hadmi wal gharqi wal hariq. Ya Allah, aku berlindung dengan kamu daripada taraddi. Taraddi ni maksudnya apa? Taraddi ni jatuh daripada tempat yang tinggi. Kan? Ada orang jatuh bangunan, jatuh pada tempat yang tinggi, itu taraddi. Ataupun jatuh ke dalam tempat yang dalam. Jatuh ke dalam tempat yang dalam, itu juga taraddi. Jadi ya Allah, aku minta berlindung daripada itulah, daripada maksud taraddi. Dan juga al-hadmi. Al-hadmi ini maksudnya ditimpa suatu perkara. Kalau tadi jatuh, ini ditimpa runtuhan. Ditimpa kita panggil apa? Bangunan, ditimpa tanah runtuh, ditimpa bencana alam. Ini al-hadmi. Dan juga al-gharqi. Al-gharqi maksudnya ya Allah, minta jauh daripada lemas. Dan juga hariq. Hariq ini maksudnya terbakar. Ini aspek yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa baginda. Para ulama membincangkan kenapa doa ini menyebut secara terperinci perkara-perkara tersebut. Jatuh daripada tempat tinggi, ataupun jatuh ke dalam lubang yang dalam, ataupun ditimpa suatu perkara sehingga mati, ataupun lemas, ataupun terbakar. Jawapannya adalah ini adalah ujian yang besar. Kan, ada orang dia meninggal dalam keadaan keluarganya berada di sebelah, boleh mengajak ajak syahadah kepada dia. Tetapi orang-orang yang macam ni diuji dengan perkara-perkara yang macam ni, tak boleh. Tak boleh. Jatuh dalam keadaan tempat yang tinggi, siapa dia nak terjun bersama dengan kita, contohnya kan. Siapa dia yang nak jatuh bersama dengan kita, ataupun ditimpa bangunan, ditimpa konkrit dan sebagainya. Siapa dia yang nak bersama kita timpa. Jadi dengan sebab kematian macam ni adalah ujian yang sangat besar. Dan dia membawa kepada kematian mengejut. Membawa kepada kematian mengejut. Dengan sebab itu Rasulullah SAW menyebut perkara ini secara detail. Menyebut perkara ini secara direct. Agar kita minta jauh daripada jadi perkara-perkara yang begini dalam kehidupan kita. Jadi perkara-perkara macam ini dalam kehidupan kita. Sebab kalaulah berbezalah kan, kalau seorang yang berada di akhir usia dia, dalam keadaan dia dikelilingi oleh anak-anaknya ataupun kakak-kakaknya ataupun adik-beradik dia, tolong mengajarkan syahadah kepada dia, berbanding dengan golongan-golongan yang macam ni, na'udzubillah min zalik, yang meninggal dalam keadaan mengejut, dalam jatuh gaung dan sebagainya, ataupun ditimpa bencana alam dan sebagainya. Dengan sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan daripada kejadian-kejadian macam ini secara khusus. Okey. Kemudian ini skill dunia lagi ni. Tak masuk akhirat lagi ni. Kita akan, boleh ke kalau panjang lebih pada sejam? Boleh Ustaz. Biasa kami sejam setengah macam tu, insya-Allah boleh. Okey. Kalau sebelum ni Ustaz kalau sebelum ni dengan Ustaz Muin sampai pukul 12. Allahu Akbar. Kena cari air ni. Untuk buka puasa nanti kan. Okey. Boleh Ustaz. Doa memohon perlindungan daripada bahaya dan keburukan makhluk. Ini juga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang umum adalah a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung dengan kalimah-kalimahmu yang sempurna daripada syarri ma khalaq, daripada keburukan makhluk. Kita tahu dalam dunia ni banyak makhluk-makhluk yang jahat kan, sama ada haiwan ataupun makhluk yang kecil-kecil macam virus, bakteria dan sebagainya, ataupun makhluk yang kita tak nampak seperti jin dan juga syaitan
Jadi ini adalah doa yang umum agar kita berlindung, minta jauh daripada keburukan semua makhluk itu. Seperti yang kita sebut, ada doa Nabi SAW yang bersifat dengan sifat yang umum, ada doa yang bersifat dengan sifat yang terperinci. Baik, kita guna doa yang lebih terperinci. Ini doa yang saya pilih daripada Abdullah bin Umar, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safara fa aqbal al-lail qala ya ardu rabbi wa rabbukallah rabbi wa rabbukillah a'udzu billahi min syarriki wa syarri ma fiki wa syarri ma khuliqa fik wa syarri ma yadibbu 'alaik a'udzu billahi min asadin wa aswad wa min al-hayyati wal aqrab wa min sakil bilad wa min walidin wa ma walad. Ini doa yang lebih perinci. Kalau tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam minta jauh, minta berlindung daripada keburukan makhluk secara umum, ini Nabi perincikan. Doa ini menyebut ya ardu rabbi wa rabbukallah, wahai bumi rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhan kamu adalah Allah. A'udzu billahi min syarriki, aku berlindung dengan Allah daripada keburukan kamu. Syarriki, keburukan bumi. Maksudnya keburukan bumi ni maksudnya tanah runtuh, gegaran, zilzal, gempa bumi, itu keburukan zat bumi. Maksudnya bumi itu sendiri Nabi SAW minta berlindung daripada keburukan-keburukan yang berlaku pada bumi itu sendiri. Tanah runtuh, apa lagi? Apa yang kita boleh sebut? Gempa bumi, lagi apa lagi? Tsunami, lagi apa lagi? Gunung berapi, meletus gunung berapi dan macam-macam lah. Itu keburukan bumi. Wa syarri ma fiki. Wa syarri ma fiki maksudnya adalah apa yang ada di bumi. Itu tadi bumi itu sendiri, ini apa yang ada di bumi. Daripada tumbuhan-tumbuhan yang memudaratkan, tumbuhan-tumbuhan yang berduri, ataupun daripada saya kena tengok balik dia punya syarah. Tapi itulah maksudnya, daripada tumbuhan-tumbuhan, daripada angin-angin yang kencang, itu wasyarri ma fiki itu. Itu apa yang berada di bumi. Kejap saya nak tengok balik dia punya syarah syarri ma fiki. Wasyarri ma fiki fa ta'am syarri awsaf al-arwah ahwalihi al-khassah ma kharaja min al-ard min ma'in muhlik. Contohnya adalah air-air yang panas, air-air yang membinasakan, yang keluar daripada perut bumi. Itu syarri ma fiki. Ataupun tumbuhan-tumbuhan yang memudaratkan kita. Apabila kita makan, kita kena racun lah, macam-macam lah. Itu juga syarri ma fiki. Ataupun kemudaratan daripada syiddatul burudatil ard wa syiddati hararatiha, ataupun suhu bumi, suhu sejuk sangat, suhu panas sangat, itu juga adalah syarri ma fiki. Wa syarri ma khuliqa fik, dan daripada keburukan makhluk-makhluk yang berada di dalam perut bumi, daripada serangga-serangga, bakteria-bakteria yang ada dalam perut bumi itu juga diminta jauh daripada oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarri ma yadibbu alaik, dan juga daripada makhluk-makhluk, daripada keburukan makhluk-makhluk yang berjalan, yang menjalar di atas bumi, yang berjalan, yang berada di atas bumi, daripada haiwan-haiwan yang berbisa ataupun haiwan-haiwan liar, kan. Kemudian selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut semua perkara ini secara umum, dia detail tetapi umum lagi, kemudian Nabi juga detailkan lagi apa yang diminta. Wa a'udzu billahi min asadin wa aswad. Aku berlindung dengan Allah daripada asad, singa maksudnya, haiwan liar. Satu, Nabi khususkan menyebut salah satu haiwan liar yang berbahaya. Wa aswad, aswad ni maksudnya adalah ular hitam. Ular hitam. Wa minal hayyati wal aqrab, daripada ular-ular yang lain. Daripada ular-ular yang lain. Wal aqrab, aqrab ni kalajengking. Kalajengking. Wa min sakinil bilad. Sakinil bilad ni ditafsirkan oleh para ulama sebagai manusia. Minta jauh daripada keburukan kejahatan manusia. Dan juga ditafsirkan juga golongan yang ada taklif, maksudnya bukan manusia saja.
yang ada taklif, jin juga, kejahatan jin dan juga manusia. Wa min walidin wa mawalad, dan juga anak keturunan mereka. Jadi ini doa yang sangat detail sebenarnya. Nabi SAW minta jauh daripada bumi itu, keburukan bumi itu sendiri, daripada zilzalnya, daripada goncangannya, gempa buminya, daripada tsunami-nya. Kemudian Nabi minta keadaan-keadaan yang berlaku pada dalam bumi, Nabi minta jauh juga keburukannya, daripada kesejukan bumi, kepanasan bumi, dan sebagainya. Kemudian haiwan-haiwan yang ada di perut bumi, makhluk-makhluk yang ada di perut bumi, serangga-serangga, lipan dan sebagainya. Wa syarri ma yaribu alaika, haiwan-haiwan ataupun makhluk-makhluk yang berjalan di atas muka bumi juga ada yang bahaya. Itu pun Nabi sebut, bukan sekadar sebut, Nabi bawa pula contoh-contoh perkara-perkara yang bahaya yang Nabi minta lindung secara direct, kan? Singa, ular, kalajengking, dan juga manusia serta keturunannya, juga iblis, jin serta keturunannya. Ini semua adalah doa-doa yang sangat detail, yang memohon perlindungan daripada bahaya dan juga keburukan makhluk. Dengan sebab itu saya bagi tajuk doa memohon perlindungan daripada bahaya dan juga keburukan makhluk. Baik, itu selesailah untuk bahagian dunia, tetapi sebenarnya banyak lagi yang saya tak masukkan. Kita di dunia juga kita diuji dengan pelbagai fitnah, pelbagai ujian. Di dunia juga kita diuji dengan sakit. Ada doa khusus berkaitan dengan sakit. Antaranya doa yang familiar dulu. Allahumma inni a'udzubika minal junun wal juzam, minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Itu juga adalah doa Nabi SAW. Ada doa yang Nabi minta supaya dijauhkan daripada alham wal hazan. Ini hari ini banyak orang stres, kan? Banyak orang stres, banyak orang bila stres dengan kehidupan harian, dia bawa kepada nak bunuh diri lah, dia bawa kepada nak makan ubat secara dos lebih, dan macam-macam. Semua itu dah sebenarnya ada dalam kandungan doa Nabi SAW. Kalau kita tengok secara lebih terperinci, insya-Allah kita akan jumpa dan kita akan dapati bahawa Nabi SAW sangatlah merangkumi doa beliau pada semua sudut kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Okey, itu selesai bab dunia. Kita bawa kepada akhirat, insya-Allah tak banyak. 2 muka surat saja. 2 muka surat saja. Kita pergi laju-laju sikit. Pertama, doa mohon keamanan dan kesejahteraan di kubur. Akhirat ini dia ada 3 fasa. Selepas kita melalui kehidupan dunia, kita ada fasa kehidupan di kubur. Kubur ni akhirat ke dunia? Kita berada di alam kubur itu, alam akhirat ke alam dunia? Kubur ini adalah tempat persinggahan. Dia adalah kita panggil muqaddimah kepada alam akhirat. Manzilatun min manazilil akhirah. Dalam hadis, kalaulah seorang berjaya pada alam kubur, maka dia akan berjaya pada alam selepasnya. Alam selepasnya alam apa? Alam selepasnya adalah hari kiamat lah. Kubur, kemudian hari kiamat, kemudian barulah kita akan ditentukan sama ada berada di syurga ataupun di neraka. Jadi 3 fasa yang kita akan lalui di alam akhirat. Yang pertama adalah alam kubur ataupun kita sebut sebagai alam barzakh. Yang kedua adalah hari akhirat itu sendiri, hari kiamat, hari akhirat. Ketiga barulah kita ditentukan berada di syurga ataupun di neraka. Tuan-tuan, yang pertama sekali kita mohon perlindungan daripada fitnah kubur. Memohon perlindungan daripada fitnah kubur. Fitnah kubur maksudnya adalah su'alul malakain. Kan dalam doa Nabi SAW, ini doa, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami wal ma'sari wal maghrami wa min fitnatil qabr. Tengok kan, banyak benda lagi yang kita tak syarah kan. Ini kalau buat seminar pagi sampai petang ni, saya boleh bentang semua ni. Ya Allah, aku mohon perlindungan, aku berlindung dengan kamu daripada kasal, daripada sifat malas. Wal haram. Haram ni apa, tuan-tuan? Haram ni maksudnya adalah tua yang bersangatan.
tua yang keadaan tua tersebut kembali kepada perangai budak-budak, itu haram. Itu haram. Kan kalau kita tengok apa nenek-nenek ada satu fasa tua itu, dia kembali kepada perangai itu perangai budak. Itu haram. Nabi minta jauh daripada haram ini. Tua yang bersangkutan. Wal ma'sami wal maghram, ini berkaitan dengan hutang. Ada duit banyak tapi penyegan banyak hutang. Jadi uji dengan tak mau bayar hutang. Ini maksam maghram ni. Wa min fitnatil qabr, dan juga fitnah kubur. Fitnah kubur inilah yang kita akan bincangkan. Yang tadi sekadar selingan saja. Fitnah kubur maksudnya adalah soal malakain. Soal malakain, soal munkar dan nakir. Man rabbuka wa ma dinuka, kan? Itu semua akan ditanya oleh para malaikat kepada kita nanti kelak, dan itu adalah keadaan yang sangat gerun. Saya kena tengok dia punya syarahan dia. Wa tazharu shiddatu fitnatil qabr fi hadis al-Barra bin Azib, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fatu'adu ruhuhu fi jasadihi fayatihi malakan fayujlisanihi, akan datang dua orang malaikat duduk bersama dengan kita di alam kubur nanti. Fayaqulan man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu? Fayaqulu rabbi Allah. Kita orang Muslim, kita orang yang beriman ni, kita minta supaya kita disuruh untuk menjawab Tuhan kita adalah Allah. Fayaqulan lahum ma dinuka, apa agama kamu? Fayaqul dini al-Islam. Ini macam talqin kan? Talqin. Kalaulah datang dua orang malaikat kepada kamu, maka akan ditanya siapakah Tuhan kamu, apa agama kamu, siapakah diutuskan kepada kamu, kan? Keadaan itu bukan keadaan yang mudah. Bukan keadaan yang mudah, itu keadaan yang menggerunkan. Dua orang malaikat datang kepada kita, bertanya kepada kita soal siasat kita, kan? Siapa Tuhan kamu? Jadi maksud minta jauh daripada fitnah kubur itu bukanlah minta supaya tak ditanya. Dah, semua kita akan ditanya, kecuali golongan-golongan yang dikurniakan oleh Allah beberapa special case, macam mereka yang syahid di medan jihad, tak ditanya oleh Allah. Jadi kita ditanya itu dalam keadaan yang gerun. Maksudnya adalah kita mohon supaya kegerunan itu tidak berlaku pada kita. Kekasaran dalam pertanyaan itu tidak berlaku pada kita. Dan juga kita mohon supaya fitnatil qabr ini, kita mohon supaya kelancaran dalam menjawab apa yang berlaku, apa yang ditanyakan oleh malaikat kepada kita. Itu maksudnya kita minta jauh daripada fitnah kubur. Minta jauh daripada fitnah kubur itu agar malaikat yang tanya kita itu tidak, maksudnya kegerunan dalam pertanyaan itu dihindarkan kepada kita, dan juga kita ini diberikan kekuatan, kesabatan, keteguhan dalam menjawab soalan malaikat di alam kubur kelak. Kemudian Nabi juga sebut berkenaan dengan golongan munafik dan juga golongan kafir. Apabila ditanya oleh para malaikat, dia pun takut untuk jawab. Mereka dicabut, keteguhan itu dicabut pada mereka. Mereka digentar, mereka takut, mereka tak boleh nak jawab. Itu yang kita minta jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada fitnatul qabr. Fitnah kubur khusus kepada soalan malaikat munkar dan juga nakir. Kemudian kita minta supaya memohon nikmat kubur. Tuan-tuan, kubur, nikmat itu bukan bermula di syurga dan neraka, tapi bermula di alam kubur. Sebab itu dalam hadis yang lain, siapa dia yang berjaya pada alam kuburnya, insya-Allah dia akan berjaya pada alam selepasnya. Siapa dia yang berjaya pada alam kuburnya, maka dia akan berjaya pada alam lepasnya. Ini doa yang familiar juga. Allahumma afsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Allahumma ighfir li Abi Salamah. Apabila Abu Salamah mati, Abu Salamah meninggal dunia, kemudian Nabi SAW berdoa kepadanya, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin
واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين اللهم افسح له في قبره ya Allah lapangkanlah luaskanlah Abu Salamah ini dalam kuburnya wa nawwir lahu fihi dan cahayakanlah kuburnya terangkanlah kuburnya. Begitu juga dalam hadis yang Auf bin Malik yaqul salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin fahafiztu min du'aihi wa huwa yaqul satu hari Rasulullah SAW solat jenazah kemudian Auf bin Malik mendengar doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada jenazah itu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ya Allah ampunkanlah dia rahmatikanlah dia afihi wa'fu anhu ampunilah dia berikanlah kebaikan kepadanya wa akrim nuzulahu muliakanlah kemasukannya ke dalam kubur muliakanlah kemasukannya ke dalam kubur wa wasi' madkhalahu luaskanlah kuburnya kemudian lafaz-lafaz yang lain wa abdilhu daran khairan min darihi gantikanlah dia dengan satu rumah yang lebih baik daripada rumahnya di dunia. Ini juga doa nikmat kubur. Nikmat kubur kita mohon kepada Allah nikmat kubur. Nikmat kubur ini kalau kita ulas banyak sebenarnya nikmat kubur. Begitu juga azab kubur itu sangatlah banyak. Kita tengok ada perlindungan daripada azab kubur, kita sekalikanlah untuk lebih mudah. Nikmat kubur itu banyak. Macam mana nikmat kubur? Seorang mukmin kalau seorang muslim apabila dia mati, mukmin kalau dia mati, bila orang nak angkat saja jenazah dia dalam hadis, dia sendiri dah tahu. Ya Allah cepatkanlah. Kan? Cepatkanlah. Itu juga petanda bahawa dia telah pun dianugerah nikmat kubur. Kemudian kalau golongan kafir, ini hadis yang saya nak sebut. Innal mayyita tahduruhu al-malaikah fa idza kana ar-rajulu salih qalu ukhruji ayyatuha an-nafs at-tayyibah kanat fil jasad at-tayyib ukhruji hamidatan wa abshiri bi ruhin wa rihanin wa rabbi ghair ghadban. Para malaikat akan sebut kepada golongan yang soleh, golongan mukmin yang soleh, wahai ruh yang soleh, ukhruji ayyatuhan nafs at-tayyibah, wahai jiwa yang soleh, jiwa yang baik, kanat fil jasad at-tayyib, yang berada pada tubuh badan yang baik, ukhruji hamidatan, keluarlah dalam keadaan yang terpuji, wa abshiri bi ruhin wa rihanin wa rabbi ghairi ghadban, dan ketahuilah bahawa Allah itu Tuhan yang sangat merahmati, bukan Tuhan yang maha pemurka. Itu maksudnya. Fala yazalu yuqal zalika hatta tukhraj thumma yu'raju biha ila as-sama' fayastaftah laha fayuqal man hadha fayuqal fulan fayaqulun marhaban min nafs at-tayyibah. Bila ruh kita keluar daripada jasad kita, diangkat ke langit, kemudian para malaikat akan bertanya, ni roh siapa ni? Ni roh siapa ni? Lalu akan dijawab, ini adalah ruh orang-orang yang baik. Ini permulaan nikmat kubur. Wa idza wudi'at al-janazah fahtamalha ar-rijal ala a'naqihim fa in kanat salihah qalat qaddimuni. Ini juga kalaulah apabila jenazah yang baik itu diletakkan di atas tanggungan untuk dibawa ke kubur, dia akan sebut, jenazah yang baik itu akan sebut qaddimuni, cepatkanlah. Kemudian apabila diturunkan dalam kubur, diluaskan kuburnya, diterangi kuburnya. Kemudian dihamparkan dengan hamparan yang elok, dinampakkan syurga buatnya. Itu semua nikmat kubur. Dinampakkan syurga buatnya dan dia ditidurkan seperti mana tidurnya malam pengantin. Itu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditidurkan seperti mana tidurnya seorang pengantin. Itu nikmat kubur. Dan disampaikan doa-doa para sahabatnya dan juga doa-doa anak-anaknya yang soleh kepadanya. Itu adalah nikmat kubur. Begitu juga azab kubur. Azab kubur bermula daripada rumah lagi. Sebelum sampai ke kubur lagi dah mula dah azab kubur tu. Diangkat rohnya, kemudian dibawa ke langit, malaikat pun tanya, ni roh siapa ni? Ini adalah roh yang teruk, yang busuk. Kemudian dia pun bila diangkat untuk dibawa ke kubur, dia kata, kemana aku nak bawa pergi?
dia sendiri dah gerun. Kemudian bila masuk ke dalam kubur, disempitkan kuburnya dan didampakkan api neraka kepadanya, na'udzubillah min zalik. Itu adalah dua nikmat, itu adalah nikmat kubur dan juga azab kubur. Dengan sebab itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar berdoa supaya minta jauh daripada azab kubur dan minta supaya dikurniakan dengan nikmat kubur. Ini Allahumma inni a'udzubika minal kasli wal harami wal ma'sami wal maghram wa min fitnatil qabri wa azabil qabr. Minta jauh daripada fitnah kubur dan juga azab kubur. Juga ini doa solat jenazah ni kan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim lahu wasi' madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqihi min al khataaya kama naqqayta as-sawb al abyad min ad-danas wa adkhilhu al jannata wa'idhhu min adhab al qabr. Masukkanlah ke dalam syurga, wa'idhhu min adhab al qabr, dan minta jauh daripada azab kubur. Itu dua bahagian. Kemudian doa yang seterusnya adalah pada hari kiamat kelak. Kita tahu pada hari kiamat itu kita sebut sebagai ahwal, huru-hara hari kiamat. Dalam keadaan semuanya berkumpul di padang mahsyar, dihimpunkan sekali. Ada pandangan yang mengatakan yang dihimpunkan itu bukan semata-mata manusia, tetapi yang dihimpunkan juga adalah haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Semuanya diadili secara saksama pada hari itu. Jadi bayangkanlah semua sekali berhimpun pada waktu itu, sangatlah sesak pada waktu itu, sangatlah sesak, sangatlah sempit tempatnya. Lalu antara doa yang Nabi SAW ajar kepada kita, Allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa'afini wa yata'awwas min diqil maqam. Bukannya muqam, min diqil maqam yaumil qiyamah. Nabi minta jauh daripada kesempitan tempat berdiri pada hari kiamat nanti. Kesempitan tempat kita berdiri pada hari kiamat nanti, sebab pada waktu itu semuanya berkumpul pada hari yang pada tempat yang sama. Dalam hadis yang lain menyebutkan peluh pada waktu itu sehinggalah mencapai cuping telinga. Kan? Peluh pada waktu itu sehinggalah mencapai cuping telinga. Dan matahari pada waktu itu hanyalah berada sejengkal daripada kepala kita. Dan pada waktu itu jugalah kita mencari para nabi, minta syafaat, dan akhirnya kita bertemu dengan Nabi SAW minta syafaat. Lalu Nabi SAW berjumpa dengan Allah SWT, ummati, umat aku, lalu diberikan syafaat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Banyak lagi lah doa-doa yang lain yang berkaitan dengan hari kiamat ni. Antaranya adalah doa minta dikurniakan syafaat Nabi. Itu saya tak sebutlah kat sini, tapi saya sebut kita minta supaya dilapangkan satu tempat, tidak disempitkan tempat pada hari mahsyar nanti. Ini juga antara doa yang berkaitan dengan akhirat. Dan seterusnya adalah doa yang terakhir. Bahagian terakhir adalah doa minta syurga dan juga minta berlindung daripada neraka. Macam yang kita selalu baca doa di bulan Ramadan inilah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepada kamu ridhaka, keridaan kamu, dan juga syurga, dan juga kami minta berlindung daripada api neraka. Ini juga doa Nabi SAW, doa yang dengan maksud yang sama. Nabi SAW berdoa, Allahumma ighfir lana warhamna warda 'anna wa taqabbal minna wa adkhilna al-jannata, masukkanlah kami ke dalam syurga, wa najjina minan nar, berjayakanlah kami daripada azab api neraka. Maksudnya jauhkanlah kami, jayakanlah kami, bebaskanlah kami, maksudnya bebaskanlah kami daripada azab api neraka, wa aslih lana sya'nana kullih, dan perbaikilah segala urusan kami. Ini juga dalam hadis yang lain kita kena sebut, saya kena sebutkan juga hadis yang lain menyebutkan bahawa syurga, apabila kita mohon supaya dimasukkan kepada syurga, syurga akan ucap amin, amin. Jadi kita dianjurkan untuk banyakkan berdoa minta syurga. Wa adkhilnal jannah, wa adkhilnal jannah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Perbanyakkan doa-doa minta syurga. Kerana apabila kita berdoa minta syurga, syurga akan menyebut amin, amin. Begitu juga kita minta untuk dijauhi daripada api neraka. Kemudian hadis yang seterusnya,
Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Ya Allah, aku memohon akan syurga wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, dan segala bentuk perkataan dan juga perbuatan yang mendekatkan aku kepada syurga. Wa a'udzu bika minan nar, dan aku mohon berlindung daripada neraka, wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, dan juga aku berlindung daripada perbuatan dan juga perkataan yang mendekatkan aku daripada neraka. Itu hadis ini juga adalah hadis yang kita panggil yang agak detail, sebab hadis ini membuktikan bahawa urusan syurga neraka itu adalah urusan yang berkaitan dengan amalan kita. Urusan yang berkaitan dengan amalan kita di dunia. Sebab itu kita panggil bahawa dunia ini tempat mengumpulkan bekalan, kan? Jadi dalam doa ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita bukan semata-mata minta syurga saja, tetapi kita minta supaya kita ni dikurniakan, dilazimkan dengan amalan-amalan ahli syurga. Ya Allah, aku mohon syurga dan aku mohon didekatkan dengan syurga dengan amalan-amalan yang membawakan aku dekat dengan syurga. Dan perkataan-perkataan yang dekatkan aku dengan syurga. Begitu juga, ya Allah, aku minta jauh daripada neraka dan aku minta jauh daripada perkataan dan juga amalan-amalan yang membuatkan aku dekat daripada neraka. Itu maksudnya. Jadi doa ini membuktikan bahawa syurga dan neraka itu ada kaitan dengan amalan kita. Ada kaitan dengan amalan kita. Dengan sebab itu kita juga diminta untuk minta supaya diberi kekuatan untuk melakukan amalan-amalan yang baik, diberi kekuatan untuk melakukan ketaatan yang banyak, diberi kekuatan untuk terus beribadat kepada Allah, diberi kekuatan untuk menghindari daripada perkara-perkara yang buruk. Sebab itu semua adalah perbuatan-perbuatan, amalan-amalan, ketaatan-ketaatan yang mendekatkan kita ke dalam syurga kelak, insya-Allah. Dan hadis yang terakhir adalah hadis yang kita panggil penutup klimaks pada hari ini, pada pagi ini, sebab inilah doa apa kita panggil kelazatan nikmat yang terbesar yang dikurniakan oleh Allah SWT di dalam syurga kelak. Masuk syurga itu satu nikmat dah, tapi ini adalah nikmat yang paling besar dalam syurga, iaitu nikmat apa? Nikmat melihat kepada wajah Allah Azza wa Jalla. Nikmat melihat kepada wajah Allah Azza wa Jalla. Itulah nikmat yang paling besar. Jadi antara doa Nabi SAW, wa as'aluka lazzatan nazari ila wajhik. Ya Allah, aku mohon kepada kamu untuk dikurniakan kelazatan melihat kepada wajah kamu. Wasyauqa ila liqa'ik, dan juga kerinduan untuk bertemu dengan kamu. Fi ghairi dharra'in mudirrah wala fitnatin mudillah. Tanpa sebarang halangan, dan juga tanpa sebarang ujian yang menyekat perjumpaan aku dengan kamu. Itu adalah nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada ahli syurga, sehingga dalam hadis yang lain ada doa, ada hadis yang menyebut idza dakhala ahlul jannati al-jannata nada munadin inna lakum 'indallahi maw'idan yuridu an yujzakum qalu alam yubayyid wujuhana wa yanjina min nar wa yadkhilna al-jannah. Bila ahli syurga itu masuk syurga, akan dengar satu suara yang menyebut innalakum indallahi maw'idan, kamu ada satu appointment, perjanjian dengan Allah, kan? Yuridu an yunjizakum, Allah nak tunaikan perjanjian tersebut. Qalu, ahli syurga menjawab, alam yubayyidu wujuhana wa yanjina minan nar, apa lagi nikmat yang Allah Taala nak bagi kepada kami? Bukankah Allah telah pun memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah Allah telah pun menjayakan kami daripada api neraka, membebaskan kami daripada api neraka? Wa yadkhilul jannah, bukankah Allah telah pun memasukkan kami ke dalam syurga yang dipenuhi dengan pelbagai nikmat? Qala fayukshaful hijab, maka dibukalah hijab,
qala fa wallahi ma a'tahumullahu syai'an ahabba ilaihim min an-nazar ilaih. Dibukalah hijab lalu nampaklah ahli syurga akan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi sebut kita akan melihat orang mukmin itu akan melihat Allah seperti mana kita lihat bulan yang sempurna, bulan purnama yang terang penuh. Maksudnya kita nampak direct, nampak Allah Azza wa Jalla. Itulah nikmat yang paling besar yang akan dianugerahkan oleh Allah kepada kita, akan dianugerahkan oleh Allah kepada golongan mukmin. Semoga-moga kita bersama, kita tergolong di kalangan golongan-golongan yang diberi anugerah ini. Wallahi ma a'tahumullahu syai'an ahabba ilaihim. Demi Allah, tidaklah Allah kurniakan kepada mereka suatu perkara pun ahabba ilaihim, yang lebih mereka suka, melainkan melihat kepada Allah, melainkan melihat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam minta syurga, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta dikurniakan amalan, minta dikurniakan untuk melazimi amalan-amalan yang mendekatkan kepada syurga. Dan juga Nabi juga mengajarkan kita untuk minta nikmat yang paling besar yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita di dalam syurga. Semoga Allah kurniakanlah kita dengan segala nikmat itu, dan semoga kita tergolong di kalangan golongan-golongan mukmin, muslihin, para ahli soleh, tergolong juga di kalangan pada golongan-golongan yang baik, dikurniakan segala nikmat yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Jadi saya ingat itu saja perkongsian saya pada hari ini. Banyak lagi perkara yang kita boleh bincangkan daripada hadis-hadis yang lain, tapi kesempatan juga masa tidak mengizinkan. InsyaAllah kalau Mutiara Tadabbur boleh boleh aturkan lain, nanti kita boleh bincang doa-doa berkaitan dengan agama pun ada. Kita minta doa supaya disabatkan iman, dikukuhkan agama dalam diri kita. Kita boleh minta doa dijauhi fitnah pun ada. Doa memberi akhlak yang baik pun ada. Semua itu menunjukkan, membawa kepada satu isyarat bahawa doa Nabi SAW sangatlah merangkumi kehidupan dunia, kehidupan akhirat, merangkumi individu, setiap individu daripada kita, merangkumi kehidupan masyarakat antara kita, merangkumi kehidupan keluarga antara kita dan sebagainya. InsyaAllah yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu daripada diri saya sendiri. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Jazakallah khairan Ustaz Abdul Muhaimin atas penjelasan tadi. Masya Allah. Saya rasa macam sekejap je Ustaz, masanya berlalu macam tu je kan, dalam sejam setengah. Rasa macam tak puas dengar kupasan tentang doa ni. Alhamdulillah. Sebenarnya apa yang Ustaz kupas ni sebahagian daripada tesis master Ustaz kan? Tesis master, betul. Tesis master, Alhamdulillah. Dan hari tu waktu nak jemput Ustaz, Ustazah nak kupas pasal apa kan, sebab Ustaz bagi beberapa subtopik yang ada kan. Jadi kita pilih subtopik tentang keamanan kesejahteraan dunia dan akhirat kan. Ada banyak lagi kan dalam tesis Ustaz yang Ustaz dah kaji kan, doa-doa daripada hadis Nabi ni. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Saya menunggu juga kalau ada peserta yang nak bertanya soalan Ustaz boleh okey. Alhamdulillah. Ada yang tanya, boleh ke kalau nak dapatkan nota ni? Boleh dapatkan nota, tapi nota ni kami letak dalam grup peserta. Jadi kalau belum mendaftar sebagai peserta My Tadabbur Time, boleh daftar dulu dekat link ke atas sekali yang kami dah pinkan di ruangan komen. Jadi peserta yang mendaftar secara rasmi ni akan dapat nota di dalam grup dan juga rakaman, playlist rakaman. Setakat ni kita dah hadapi 5 sesi My Tadabbur Time. Alhamdulillah, ni sesi kelima. Kita ada lagi berbaki insya-Allah 4 sesi lagi. Jadi 9 sesi semuanya. Jadi kepada semua peserta yang mendaftar, kami berikan link playlist dan juga rakaman di grup insya-Allah. Jadi kepada Puan Seni Nur yang nak dapatkan nota ni, mohon daftar dulu. Nanti akan ada link dihantar ke WhatsApp Puan. Nanti tekan link tersebut untuk masuk ke Telegram peserta insya-Allah. Okey, ada yang bertanya soalan. Terima kasih Puan Ummu Adam. Dia bertanya, Ustaz, boleh Ustaz beri pencerahan tentang doa yang boleh merubah takdir, dan takdir bagaimana yang tidak akan berubah dengan doa? Panjang ni.
Ada soalan lain lagi kah? Setakat ni satu soalan baru. Mungkin ada yang sedang menaik. Ustaz nak kumpul ke macam mana? Ataupun Ustaz nak jawab dulu? Saya jawab dulu. Okay. Yang pertama sekali, takdir. Soalan berkenaan dengan takdir. Yang pertama sekali, kita tak tahu takdir kita. Tapi kita diminta untuk berdoa kepada Allah. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah dalam kitab beliau Sya'nud Du'a, kitab ini telah pun diterjemahkan juga ke dalam bahasa Melayu oleh Ustaz Syafiq Tauhidi. Boleh tengok Sya'nud Du'a, menyebutkan doa dan juga takdir itu ibarat rezeki yang kita cari, kan? Kita tidak boleh memisahkan doa dengan takdir. Ada orang, ada golongan dia tidak apa, dia kata doa dan takdir itu, takdir telah pun ditetapkan, maka buat apa lagi nak berdoa? Tetapi macam benda yang sama juga berlaku pada rezeki. Rezeki telah pun ditetapkan, kenapa kita perlu berusaha? Jadi sebenarnya kedua-dua ni adalah seiringan. Itu disebut oleh Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah. Kedua-duanya adalah seiringan. Apabila kita ditetapkan rezeki kita, bukanlah bermaksud kita tidak diminta untuk berusaha kepadanya. Bukanlah bermaksud kita tidak diminta untuk berusaha untuk grab rezeki tersebut. Tak. Kita diminta untuk berusaha, dalam masa yang sama kita percaya bahawa Allah menetapkan rezeki untuk kita. Seorang yang bekerja tak boleh duduk saja kat rumah kemudian mengharapkan bahawa rezeki Allah tetapkan. Tidak macam tu. Kita ahli sunnah tidak macam tu. Kita percaya Allah tetapkan rezeki kepada kita, tapi dalam masa yang sama kita perlu untuk bekerja untuk mendapatkan rezeki. Begitu juga dengan takdir dalam bab doa itu, bukanlah bermaksud bila Allah tetapkan sesuatu kita minta apa pun tak payah dah. Hanya serah bulat-bulat kepada Allah. Tak macam tu. Kita berdoa supaya kita ditakdirkan dengan takdir yang baik. Kita berdoa agar kita dikurniakan dengan kebaikan yang banyak, dijauhi keburukan yang banyak. Doa dan juga takdir itu seiringan, akan berjalan seiringan. Itu yang perlu difahami. Kalau kita tengok dalam hadis Umar kalau tak salah, waktu dia nak berada di Syam, nak masuk Syam pada waktu itu dilanda dengan wabak ta'un. Sebahagian sahabat melarang dia untuk masuk Syam. Sebahagian sahabat mengatakan, boleh pergi kepada Syam, boleh pergi terus. Masuk saja Syam sebab Allah dah takdirkan. Kalaulah Allah takdirkan kena ta'un, maka kena. Kalau Allah takdirkan tak kena ta'un, maka tak kena. Bukan macam tu maksudnya. Kata Umar, kita lari daripada takdir Allah menuju kepada takdir Allah yang lain. Bila kita bendung wabak dalam konteks penyakit, bukanlah maksudnya Allah tentukan kepada kita baik dan buruk, kan? Baik dan buruk maksudnya kita boleh terus masuk dalam buruk sesuka hati, tak boleh. Tak macam tu. Dulu saya ingat bila kita menentang golongan anti-vaksin, mereka kata Allah dah takdirkan kepada kita. Tak perlu pada vaksin-vaksin ni. Kita sebut Allah takdirkan kepada kita betul, tapi dalam masa yang sama kita juga perlu untuk bersedia. Nabi SAW bila masuk medan perang, walaupun Nabi tak masuk saja-saja mengharapkan takdir Allah memberi kemenangan kepada dia, tak. Tetapi Nabi masuk dengan persiapan, dengan strategi, dengan baju besi, dengan panah, dengan pedang untuk bersiap masuk ke medan perang. Jadi macam itulah juga dengan doa, kita tidak mengharapkan kepada takdir Allah. Bukannya macam tu, maksudnya kita tidak tidak biar sebegitu saja, tetapi dalam takdir Allah itu kita diminta untuk berdoa juga kepada Allah agar dikurniakan satu nikmat, satu kebaikan yang banyak, satu kebaikan, satu rezeki, satu nikmat yang banyak, macam tu. Jadi Al-Imam Al-Khattabi menyebutkan itu adalah perkara-perkara yang tergantung. Perkara yang Allah nak kita ni berharap kepada dia, kita ni rojak kepada dia, dan itulah sifat hamba agar terus bergantung, berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Saya ingat semoga menjawablah berkaitan dengan perkara itu. Susah juga sebab kalau kita jawab teori susah, tapi saya cuba untuk fahamkan macam rezeki tadi.
Bila Allah takdirkan rezeki, bukanlah maksud kita tak payah cari keluar rumah cari kerja tak, tapi kita kena keluarkan juga, keluar rumah cari kerja juga. Jadi bila Allah takdirkan suatu perkara kepada kita, bukanlah maksudnya kita tinggalkan doa tak, tapi kita perlu juga berdoa agar dikurniakan segala kebaikan. Macam itulah. Lebih kurang, wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz. Ada soalan seterusnya ditanya oleh peserta. Dia bertanya, sekarang ni macam ada fenomena jual buku doa. Ya, jual buku doa. Doa tu ada campur antara dalil, ada dalil, ada kebanyakannya direka-reka, macam doa apa-apa direka-reka kan. So bolehkah kalau kita beli dan amalkan ataupun ia termasuk dalam bid'ah? Oh, tidak. Yang pertama sekali, doa itu adalah satu rahmat Allah kepada kita, satu rahmat yang sangat luas. Doa tak macam ibadat yang lain. Dalam hadis Nabi SAW, doa wal ibadah, doa itu sendiri adalah ibadat, tetapi doa tidak macam ibadat yang lain. Kalau solat kita perlu menghadap kiblat. Contohnya, kita perlu menutup aurat, kita perlu tunggu waktu solat barulah kita boleh solat. Kalau umrah tak boleh buat di KL kan, kena pergi Mekah baru boleh buat. Semua ibadat-ibadat itu ada khusus-khususnya, ada syarat-syaratnya. Tetapi doa ini satu prasyarat yang Allah, satu anugerah yang Allah kurniakan kepada hamba-Nya. Kita tidak disuruh untuk bersuci pun, tak payah ambil wuduk pun untuk doa ni, kan? Siang, malam, pagi, petang, tengah malam, waktu marah, waktu sedih, waktu gembira, semua kita boleh berdoa. Duduk di masjid ke, duduk di kebun ke, duduk bawa kereta, semua boleh berdoa. Jadi doa ini adalah satu anugerah yang Allah bagi kepada kita untuk berdoa pada bila-bila waktu, pada bila-bila keadaan. Jadi kalaulah dijual buku-buku berdoa, kalau kita tengok buku itu ada kandungan-kandungan lafaz yang baik, insya-Allah tak ada masalah. InsyaAllah tidak ada masalah. Bagi saya tidak ada masalah. Sebab dia ada satu doa yang bersifat satu satu ibadah, satu anugerah yang Allah bagi kepada kita bersifat yang sangatlah umum. Kita boleh berdoa dengan apa-apa lafaz dan juga apa-apa perkataan, apa-apa bahasa sekalipun. Cuma satu yang saya nak tekankan, doa itu dilihat pada maknanya, bukan pada lafaznya. Sebahagian orang kan dia pergi ke ustaz-ustaz tertentu, baguslah, tak ada masalah lah. Tapi dia minta, ustaz, saya ni nak minta doa sekian-sekian, nak minta doa diluaskan rezeki, maka ustaz pun tulislah doa sekian-sekian dalam bahasa Arab, dia pun berdoa. Tuan-tuan, yang penting doa ini adalah maknanya, bukan lafaznya. Ada orang dia berdoa menggunakan lafaz dalam bahasa Arab tapi dia tak faham pun apa yang dia minta. Orang tanya, minta apa tu? Itulah dia kata macam tu. Lebih baik kita minta dengan bahasa kita pun lagi bagus sebenarnya. Sebab supaya kita lebih menghayati makna yang kita minta dan menghayati permintaan yang kita minta. Lebih baik kita minta daripada hati yang tulus daripada diri kita. Hati yang tulus daripada diri kita, kita serahkan permintaan kita itu kepada Allah dengan lafaz kita sendiri. Guna bahasa Melayu, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, itu lebih kita panggil lebih mendekatkan, lebih merintihkan kita dalam berdoa kepada Allah berbanding kalau kita berdoa menggunakan lafaz-lafaz yang kita tak faham. Jadi macam sebahagian orang, saya tidaklah nak kata benda tu tak boleh, benda tu tak ada, asasnya tidak ada masalah pun. Cuma yang lebih baik kita berdoa menggunakan suatu lafaz yang kita sendiri fahami. Bahasa Melayu pun tidak ada masalah. Kalaulah ada lafaz-lafaz yang kita tak faham, cuba fahami. Macam doa Nabi kan, dalam bahasa Arab Melaka, tak semua orang boleh faham. Cuba selami maknanya, cuba fahami maknanya, barulah kita minta dengan penuh, kita panggil dengan penuh renungan, dengan penuh kefahaman, barulah lebih dekat kepada istijabah, insya-Allah. InsyaAllah. Jazakallah khairan Ustaz. Ada lagi soalan ditanya. Bolehkah kita mengamalkan doa-doa dari ayat-ayat Al-Quran di dalam sujud akhir semasa solat? Oh, boleh. Boleh. Bahkan sujud itu adalah waktu yang paling dekat antara hamba-Nya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ada keadaan-keadaan kita diminta untuk perbanyakkan doa. Pada waktu hujan kita diminta untuk perbanyakkan doa. Pada waktu tengah malam kita diminta untuk bangun untuk berdoa.
juga ada tempat-tempat doanya lebih mustajab pada tempat yang lain. Kita di di tanah haram tempatnya mustajab pada tempat yang lain. Pada waktu Lailatul Qadar lebih mustajab pada tempat yang lain. Tidak ada masalah. Cuma seperti yang saya sebut, doa pada sujud akhir itu kita boleh doa dalam hati. Jangan lafazkan dengan dengan perkataan bahasa Melayu pula dalam sujud tu kan. Itu boleh merosakkan solat kita. Kita boleh doa dalam hati. Doa satu ibadat yang umum, yang luas seperti yang saya sebut tadi. Kita boleh berdoa dalam hati, kita boleh berdoa dengan lafaz, kita boleh doa pada bila-bila masa, pada apa-apa keadaan sekalipun. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz untuk perkongsian tadi dan soalan-soalan yang Ustaz dah jawab tadi. Saya tengok dekat ruangan komen dah tak ada lah soalan lain. Saya rasa cukup itu sajalah kot, insya-Allah. Dan untuk makluman kepada semua peserta My Tadabbur Time, insya-Allah kita akan ada lagi 4 siri insya-Allah My Tadabbur Time. Jadi kalau yang belum daftar mungkin boleh daftarkan insya-Allah. Dan ada satu buku ni saya baru dapatlah semalam, dapat semalam daripada Fakih Synergize, Fahami 50 doa Anbiya dalam Al-Quran. Tadi Ustaz share tadi doa-doa dalam hadis dan doa-doa dalam Al-Quran pun banyak. Antara contohnya dalam surah Al-A'raf sangat banyak doa-doa. Macam hari ini juga kita baca, jika kita baca juzuk 17 pada hari ini 17 Ramadan, kita akan kita akan jumpa satu doa yang signifikan juga dalam Al-Quran, iaitu doa Nabi Yunus kan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kan, beliau doa, dan ada elemen-elemen yang sangat penting dalam doa Nabi Yunus tu sendiri, masya-Allah. Jadi doa-doa dalam Al-Quran ini sangat banyak. Kami nak jemputlah peserta untuk dapatkan buku Fahami 50 doa Anbiya dalam Al-Quran. Insya-Allah buku ni dibuka untuk pre-order, lepas raya baru akan dipost insya-Allah kepada peserta. Harga buku ni, harga asal dia RM38, tapi kalau beli sebelum 20 April ini harga RM25 saja insya-Allah. Buku Ustaz Zukhairi. Dan kita doakanlah Ustaz Muhaimin tadi, apa yang Ustaz Muhaimin kongsikan tadi, masya-Allah, kalau Ustaz boleh bukukan, masya-Allah, sangat-sangat membantulah untuk kami faham lagi hadis-hadis Nabi. Sebab mungkin doa-doa dalam Al-Quran ni mungkin kita dah biasa sebab kita baca Quran dan kita ada terjemahan kan. Tapi hadis-hadis Nabi ni mungkin tak semua orang kumpulkan doa-doa tu satu tempat kan, dan mentema-temakan doa-doa tu. Macam Ustaz temakan tadi doa keamanan, kesejahteraan, dan doa perlindungan daripada perkara keburukan dan sebagainya kan. Jadi masya-Allah, kalau kita doakanlah semoga Ustaz boleh bukukan kan hasil tesis Ustaz, tesis master Ustaz insya-Allah, dan kita boleh manfaatkan lagi insya-Allah doa-doa dalam hadis Nabi insya-Allah. Okay, jadi jazakumullah khairan kepada semua peserta. Alhamdulillah tadi hampir 90 orang yang join alhamdulillah pagi ni. Pagi Sabtu ni Ustaz sangat-sangat kritikal lah kan. Ada yang nak pergi pasar, ada yang nak layan anak semua kan. Tapi alhamdulillah tahniah kepada semua peserta yang sudi untuk stay sampai akhir, alhamdulillah. Jadi jazakumullah khairan kepada semua peserta dan kepada Ustaz Abdul Muhaimin sudi berkongsi dengan kami pada hari ini, alhamdulillah. Jadi kita tutup dulu kelas kita. Ustaz ada apa-apa nak bagi tahu dulu ke terakhir? Tak ada dah. Okey, alhamdulillah. Okey, jazakumullah khairan. Kita tutup dulu kelas kita pada pagi ini dengan suratul As dan tasbih kafar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.